Terima kasih Puan Siti Rafiqah. Hari ini Puan Siti Rafiqah menggantikan Dr. Zalina. Saya difahamkan beliau berada di luar stesen. So terima kasih Puan Siti. Saya akan terus masuk ke topik saya, iaitu teacher talk versus student talk. Seperti yang kita ketahui dalam satu-satu sesi PDP, kita ingin tahu siapa yang banyak bercakap semasa sesi itu. Bila kita cakap bercakap di sini maksudnya dalam sesi PDP, mengajar, nak menyampaikan konten, kandungan yang nak disampaikan hari itu. Sememangnya dari lama lagi, perkara yang selalu disoalkan selain daripada strategi persoalan yang kita kemukakan semasa kita mengajar adalah siapa yang menguasai satu sesi itu. Adakah student kita yang lebih bercakap atau teacher yang lebih bercakap dalam satu-satu sesi itu. Dan saya tertarik dengan, saya lihat sebuah buku, dia kata, How to talk so kids will listen and listen so kids will talk. Macam mana kita nak memungkinkan untuk pelajar kita bercakap. Dan satu daripada cabaran besar masa PDPR adalah bahawa bila cikgu minta murid menjawab atau memberi pandangan dan sebagainya, selalunya murid senyap saja kadang-kala. Dan itu menjadi satu cabaran yang besar semasa PDPR dulu. Dan sekarang kita balik kepada kedua-duanya sejak minggu ini, PDPR dan juga face-to-face. Maka sebenarnya tak kira PDPR ataupun secara face-to-face, siapa yang lebih banyak bercakap semasa kelas. Bercakap itu, cakap ini adalah berkaitan dengan, sebaiknya berkaitan dengan PDP. Okay, nampak very wordy, but please do not be worried. Just pay attention to these two slides saja yang saya akan cakapkan. Analisis interaksi kita boleh lakukan untuk satu sesi PDP. Satu sesi PDP 30 minit, 40 minit kita boleh buat analisis interaksi. Macam mana kita boleh buat analisis ini? Siapa yang banyak cakap semasa sesi itu, guru atau murid? Analisis ini kita boleh buat dengan merakam. Saya pernah buat ni dengan pelajar saya dekat University of Nottingham dulu. Masa dia pergi untuk latihan mengajar dia, saya suruh mereka rakam sesi mereka menggunakan handphone. Audio saja, kita tidak inginkan video. We are just going for audio. So mereka merakam dan kemudiannya dengar dan buat analisa interaksi. Dia ada banyak 6 perkara yang boleh dianalisis, tapi hari ini saya hanya nak sebut berkaitan dengan guru bercakap atau murid lebih banyak bercakap semasa satu sesi. Pada puratanya, pada tahun 60-an lagi, kalau satu kelas matematik, guru bercakap 80 hingga 85% daripada masanya. Of course, ini bergantung kepada konteks. Konteks apa yang diajar, kandungan yang diajar dan latar belakang pelajar itu sendiri. Kita semua tahu, kadang-kadang untuk satu-satu kelas yang mungkin lemah sedikit, kita terpaksa fokusnya lebih kepada guru untuk banyak menyampaikan kandungan. Dan ini juga berbeza antara topik baru atau topik yang kita rasa kita ingin nak menggalakkan dialog dan pemikiran kritis. So, setiap satu topik itu atau satu pelajaran berbeza. Every lesson is different, right? Banyak sangat kelas berbentuk guru bercakap boleh menggugat penglibatan murid. Kalau kita tidak menggalakkan murid bercakap, it can inhibit student participation. Kajian rata-rata menunjukkan perkara ini. Dan daripada awal lagi kajian menunjukkan dalam satu sesi PDP, hampir 70% adalah teacher talk. Ya. Bagaimana kita nak menggalakkan berdasarkan satu-satu topik, satu-satu kelas PDP itu untuk murid lebih banyak bercakap. Ini balik kepada bulat yang ketiga tadi, bergantung kepada konteks, kandungan dan pelajar. Dan buku yang dari mana saya kali pertama saya dengar tentang cara analisa interaksi ini adalah daripada buku Universal Teaching Strategies yang saya paparkan gambar, dan penulisnya Profesor Jerome Freiberg adalah
profesor yang mengajar saya tentang strategi PDP ini. So, dia memang pakar dalam bidang ini. Profesor Jerome Freiberg dan Amy Driscoll. Next slide, please. Maka macam mana kita nak kita boleh buat pengiraan ini ya? Bila kita dah rakam sesi 30 minit kita umpamanya, contoh 30 minit PDP kita rakam, lepas tu kita dengar semula. Setiap saat yang kelima, tanda suara siapa yang didengar. Whose voice are we hearing? Kalau suara guru yang dengar, kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat kotak di sebelah kanan dalam slide ini, tanda di situ pada minit saat yang kelima, saat yang ke-10, saat yang ke-15, suara siapa yang kita dengar. Kalau suara murid, maka kita letak tanda pada kotak murid. Akhirnya, kita akan dapat letakkan tanda untuk 30 minit itu. Dan daripada situ, saya bagi satu contoh di sini, bahawa untuk satu sesi kelas 30 minit, 240 kali tanda adalah untuk guru bercakap. Maksudnya dalam sesi 30 minit, 20 minit tu guru yang bercakap. 66% daripada masa 30 minit itu. Murid bercakap ada 60 tanda, itu merupakan 5 minit daripada 30 minit itu, dan itu adalah 17%. Dan yang lain-lain, apa maksudnya lain? Kalau ada kerja kumpulan dan sebagainya, itu dianggap sebagai lain. Itu dianggap sebagai student, dan yang bila murid buat kerja sendiri, itu dianggap sebagai lain. Kalau satu latihan diberi semasa. Tetapi kalau group work diberi, murid dalam satu kumpulan, itu masih lagi dianggap sebagai murid bercakap atau student talk. So, tuan-tuan dan puan-puan, cara mengira saya ulang, senang, setiap saat kelima, suara siapa yang kita dengar, kita letak tanda je. Dalam seminit, oleh kerana setiap saat kelima kita tanda, akan ada 12 tanda. Right? 12 tanda itu. Kalau tak nak letak tanda pun, kalau ada cara kita sendiri, kalau dengar pun rakaman kita, cikgu-cikgu akan tahu bahawa dalam hari ini saya daripada pengiraan ini nampak macam bercakap untuk 25 minit. Murid hanya mungkin bercakap untuk 5 minit sahaja. Atau kalau kelas sejam, berapa minit? Murid bercakap, berapa minit kerja kumpulan, berapa minit murid buat kerja sendiri, ya. Dan semua itu boleh dikategorikan. Okey. Kalau kita dapat kategorikan semua ni, saya beri satu contoh yang sebelah kanan tadi untuk satu sesi PDP 30 minit. So what? Apa maknanya bila kita sudah buat analisa interaksi ini? Next slide please. Jika seseorang guru ingin ubah supaya teacher talk boleh turun daripada 90% ke 70% dan dia nak meningkatkan student talk, nak student memberi jawapan, adakan discussion dan beri huraian dan sebagainya, maka ia perlu ubah kaedah, strategi atau style PDP beliau. Dan dalam banyak kajian yang dibuat, selepas 3 kali, cikgu cuba ubah secara tersendiri, maka akan berlaku perubahan ini. Sudah pastinya bila kaedah atau strategi dan style diubah, maka akan berbeza dari segi peratusan teacher talk, student talk atau others. Dan dengan pelajar saya sendiri dekat University of Nottingham dulu, sememangnya bila dia ambil rakaman beberapa kali dan dia buat huraian dan analisis, sememangnya ada perubahan. Perubahan itu datang daripada cikgu itu sendiri. Dan mereka tahu mungkin cara strategi penyoalan dalam kelas tidak menggalakkan murid untuk bercakap. Jenis soalan yang dikemukakan boleh mengakibatkan adakah lebih akan menjadinya teacher talk, student talk atau yang others. So tuan-tuan dan puan-puan, ini hanya adalah satu aspek, tetapi bila dengar rakaman teacher talk, student talk,
Dia juga boleh memberi gambaran kepada adakah ini learner centered atau teacher centered. Ya, bertumpu kepada pelajar atau cikgu. So kita selalu kata student centered learning, maka untuk jadikan student centered learning ini strategi PDP kita tu penting. Cara penyualan semasa PDP kita tu penting. So banyak buku di luar sana yang boleh dirujuk, tuan-tuan dan puan-puan sendiri pun arif tentang perkara ini. Kalau slide saya yang terakhir, saya kekalkan satu slide ini, books are the training weights of the mind. Artinya kalau kita nak beri cabaran, kalau kita nak kuatkan badan, nak kuatkan otot kita, kita pergi ke gym untuk menguatkan otot, daya tahan otot kita. Kalau kita nak menguatkan minda kita, maka bajanya adalah buku, ilmu. Daripada tak semestinya buku, tapi daripada internet, daripada makalah, jurnal dan sebagainya. So remember, books are the training weights of the mind. Decide, rakam anda punya sesi PDP untuk 30 minit pun tak apa. Kalau satu sesi PDP adalah sejam, kalau nak hanya dapat rasa saja siapa yang banyak bercakap semasa kelas, rakam untuk 30 minit dan buat analisis interaksi itu. Itu saja daripada saya untuk hari ini. Remember, books are the training weights of the mind. Thank you. Terima kasih.